menunjukkan cara-cara how to start a large online class using Microsoft Teams. So sebelum ni kita biasa guna Google Meet ataupun Zoom. So kali ni kita guna juga satu perisian lain iaitu Microsoft Teams. So Microsoft Teams ni kalau dibandingkan berbeza dengan Google Meet ataupun Zoom yang biasa kita pakai sebab dia sebenarnya lagi komprehensif. Ya. Jadi hari ini kita ada Profesor Mahir Dr. Azwadi, Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi dan Pasar Siswazah daripada Fakulti FBKT. Okey, so saya rasa tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada Profesor Mahir Dr. Azwadi, dan sekiranya ada soalan, just type saja di chat dan saya akan take note, nanti saya akan tanyakan kepada Dr. Azwadi. So saya serahkan, silakan Dr. Azwadi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua rakan-rakan. Terima kasih Cik Muhammad kerana moderate kita punya program pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Prof. Madia Dr. Najmi Masri kerana menjemput saya untuk bagi sedikit perkongsian pada pagi ini. Dan saya ucapkan tahniahlah kerana beliau telah baru-baru ni semalam dilantik sebagai menjalankan tugas pengarah PKPA. Tahniah Doktor. Oh, tahniah Dr. Najmi. Tak lama tu nanti jadi pengarah betul lah. Tahniah Dr. Najmi. Okey. Jadi berkenaan dengan Microsoft Teams, pada awalnya saya berbincang dengan Dr. Najmi, menjadi satu kepentingan lah untuk dihebahkan kepada rakan-rakan supaya kita guna perisian ni. Ada banyak sebab ya, yang akan saya kongsikan kenapa kita kena guna Microsoft Teams ni. Saya tak kata tak boleh guna Google Meet ataupun Zoom ataupun sebagainya, tapi kita kena try juga Microsoft Teams, cuba, and then kalau rasa benda tu bermanfaat ataupun boleh membantu, kan, dan saya rasa memang akan membantu. Jadi kita akan proceed dengan guna Microsoft Teams ni. Saya ada sediakan langkah-langkah lah untuk memudahkan rakan-rakan. Saya share kat sini ni dalam saya punya OneNote. Saya akan share kepada semua. Saya akan letaklah di bahagian conversation lah supaya benda ni dirujuk lah. Ini saya baru buat semalam sebenarnya. Okey, sekejap saya tunjuk. Saya letak di conversation. Okey, jadi sepanjang konsep kita pada pagi ni, saya akan go terus benda ni je. Ada benda lain lah. Benda ni saja. Dan ini adalah perkongsian bagaimana untuk start online kelas menggunakan Microsoft Teams. Bukannya kita nak how to use the entire program tu. Kalau nak pergi ke setiap function-function dalam Microsoft Teams tu memang tak habis lah. Dan saya pun tak tahu semua. Jadi saya kongsi apa benda yang saya tahu sajalah pada pagi ni. Okey, jadi yang pertama saya akan sentuh mengenai account. Obtain and activate Microsoft 365 Education R3 account. Apa benda sebenarnya Microsoft 365 ni? Okey, untuk makluman semua, UMK, bukan UMK sajalah, semua universiti bawah Kementerian Pengajian Tinggi dibekalkan dengan akaun Office 365. Dan akaun ni sebenarnya bukan percuma. Akaun ni dilanggan oleh kerajaan, oleh kementerian untuk kita semua guna. Kalau kita tengok kat sini, Office 365 A3 yang kita adalah package A3, CCI dah confirmkan dengan saya. Sebenarnya untuk seorang pengguna RM13.65 dibayar. Jadi kementerian membayar setiap tahun kepada pihak Microsoft. Apa tu sebenarnya Office 365 ni? Office 365 ni sebenarnya adalah package langganan perisian ataupun cloud storage dengan Microsoft. Dengan kita langgan, kita akan dapat
semua software seperti dilihat dalam skrin saya ni. Kita akan dapat Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Microsoft Access. Dan juga kita akan dapat OneDrive, Cloud Storage, Microsoft Teams, termasuk dalam package langganan ni. Lain SharePoint, Sway, Form dan lain-lain ni kita akan dapat. And then itulah saya tengok juga rakan-rakan ramai yang tak tahu pasal benda ni. Rugilah. Ada yang guna software yang tidak genuine lah. Jadi lepas perkongsian hari ni, cuba activate ke akaun CCI, dah beri kepada semua pelajar dan juga pensyarah akaun Office 365A3 ni. Jadi masing-masing akan dapat perisian ni secara sendiri, boleh download di laman web dan install di komputer masing-masing. Okey, apa beza dengan A1 ni? A1 sebenarnya pun boleh dapat, tapi kita tak boleh dapatkan desktop software, itu saja sebenarnya. Desktop software kita akan dapat hanya online punya software saja. Microsoft Word, PowerPoint, macam Google punya produk, Google Sheet, Google Google Doc kan. Tapi kita kena buka browser baru kita boleh guna, tapi tak fully function sebenarnya. Bagi kita, saya pernah guna juga yang online punya version, dua-dua lah, Google punya online Word dan Microsoft punya online Word. Kita tak boleh nak edit complex dokumen. Kalau dokumen tu ada formula, ada a lot of integrated punya software macam dengan Grammarly, macam dengan Mendeley, dia tak boleh nak buat dah. Dia akan jadi banyak error lah macam tu. Jadi dengan Google product kita tak boleh go pada kompleks. Student tak boleh buat thesis pun, tak boleh siapkan thesis guna share PowerPoint ke? Ada share screen ke macam mana? Saya memang share screen, saya tak ada slide. Screen tak keluar Dr. Azwadi. Screen tak keluar ni. Apa yang keluar? Keluar muka je. Oh, screen tak keluar Okay, sorry. Alright. Oh, saya lupa nak share. Tadi saya dah share di StreamYard. Teringat apa? Lepas tu dia nampak macam blur. Okey, dah jelas. Dah nampak dah. Microsoft. Alright, nampak dah. 360 tadi. Okey. Alright, ini saya nak share. Ini package Office tadi yang saya cakap kan. Yang free, dia tak ada desktop punya software, semuanya adalah web based. Kalau yang berbayar, dibayar oleh kementerian, kita akan dapat desktop punya software, kita boleh download dan install di komputer kita. Okey. Dan sebenarnya lebih penting desktop software lah, sebab kita nak buat benda yang kompleks, journal, paper, kita nak baca thesis student. Dan student sendiri pun, saya tengok sebelum ni sebab student tak tahu benda ni, tak dapat akaun ni, dia guna yang third party punya work processing. Jadi very limited. Dia tak boleh nak guna kelebihan-kelebihan yang kita subscribe macam Grammarly dan dengan benda-benda lain yang under UMK tu. Jadi lepas ni kita kena inform kepada student, please download lah software yang diberi oleh kerajaan Malaysia ni supaya diorang gunalah dalam kelas diorang. Jangan lagi guna. Kadang-kadang dia hantar komputer tu kat kedai komputer untuk format ke install software. Kedai tu dia install yang pirate punya version Microsoft Office ni. Jadi dia tak tahu sebenarnya dia boleh dapatkan yang original. Dapat lagi storage cloud OneDrive sebanyak 1 terabyte. Okay. So macam mana nak dapat ni? Okey, untuk maklumat CCI dah generate email kepada semua staff UMK, dan kita sepatutnya dah dapat dah satu temporary password lah macam ni. Nampak tak? Okey, temporary password macam ni.
cuba semak baliklah kalau kita terlepas pandang email ni. Email ni very important. Kena semak balik, kemudian gunakan kod ni untuk sebagai password sementara. Macam mana nak key in? Header email tu apa, bro? Okey, header email dia saya pun tak ingat lah, sebab yang saya punya ni lama dah. Saya 2017 saya tapi ada email tu, saya tak ingat. Mungkin rakan-rakan lain boleh kongsi. Mungkin boleh type, senang saja, Office 365 Education. Okey. Search saja Office 365 Education. Dia akan terus keluar lah. Yang ni penting sebab saya rasa ramai lah kalau kita terlepas pandang mengenai temporary password ni. Okay, once dah dapat temporary password ni, guna kemudian untuk login, guna email kita masing-masing lah, email UMK. Jangan guna email lain. Kan? Mungkin ada kalangan kita tu dah ada Microsoft account. Sebenarnya tak semestinya email UMK untuk dapatkan Office 365 ni. Ada setengah, contohnya saya, untuk kegunaan peribadi, saya ada Office 365 Home Edition yang mana saya subscribe bawah Digi. Kat situ saya akan dapat juga semua Office software macam Microsoft Excel tadi kan, untuk saya guna, dan saya boleh bagi 5 lagi kepada ahli keluarga saya lah. Jadi saya guna tu email bukan email UMK. Yang tu kan saya guna email Outlook. Azwadi@outlook.com, and then saya bagi ke isteri saya punya account, ke anak saya, ke adik saya. Jadi yang tu subscription. Ada yang ni saya bawah UMK, kita guna email UMK. And then password tu guna temporary password ni lah. And once kita masukkan login tadi, dia akan keluar macam ni. Update your password. Yang ini adalah one time sajalah untuk kita tukar. Yang current password ni masukkan password temporary tadi yang ke atas ni, kemudian masukkan new password. Kemudian kena ingatlah new password tu kan. Nanti kalau lupa susah pula. Alright. Kemudian mungkin ada isu sikit, temporary password ni sebenarnya mungkin akan expire. Kalau lama sangat dia akan expire. Saya difahamkan dalam masa sebulan, selepas email dihantar kepada rakan-rakan, tapi rakan-rakan tidak activatekan account, dia akan expire. Jadi tengok balik, kalau tak boleh nak guna temporary password ni, kena contact dengan IT, CCI untuk hantar balik new temporary password. And then macam itulah. Saya rasa boleh try sekarang ni, search. Saya tengok banyak yang ahli-ahli kita kat sini masih menggunakan guest account lah. Yang guest account maknanya kemungkinan besar belum lagi ada account Microsoft 365 ni, belum activate kan. Kena check lah. Sebab kalau selagi tak activate, selagi itulah kita tak boleh nak access function full function dalam Microsoft Team ni. Bro, cuba check tengok nama saya tu dia sebagai guest ke apa? Oh, guest. Okey, guest. Guest. Kena login pakai email UMK dan password yang baru tadi. Kalau dah ada, boleh log out balik kan, sign in guna tu. Ada setengah tu mungkin dah ada dah account 365 ni, tapi dia nak masuk tadi, dia ambil sebagai guest. Jadi kena log out dan masuk balik. Satu lagi, sorry lah saya bertanya. Satu lagi, bila kita install secara desktop punya version tu, dia sentiasa paparkan, tapi cuma mungkin kita tak fully utilize ke ataupun macam mana. Sebab previously bila kita mungkin nanti akan adalah slide-slide yang akan Prof tunjukkan. Untuk kita nak create group tu nanti saya rasa mungkin ada lah kot. Ya. Memang saya akan tunjukkan lepas pada ni. Jadi kita bercakap pasal account sebab ramai yang masalah lagi berkenaan dengan account. Untuk Microsoft Team ni sebenarnya sebelum pandemik, dia kena guna Microsoft 365 for business sahaja kan. Tapi bila pandemik ni, siapa yang ada account Outlook,
Hotmail ke apa, live.com ke, dia sebenarnya boleh menggunakan Microsoft Teams ni. Tapi function dia limited sikit. Sebab Microsoft sebab banyak permintaan terhadap Microsoft Teams ni, dia buat version free punya Microsoft Teams, tapi dengan syarat kena ada Microsoft account. Walaupun free apa yang biasa punya, yang email biasa tu. Macam tu. Okey, tengok pada apa benda lagi seterusnya saya nak sampaikan. Okey, untuk lecturer. Untuk pelajar pula, CCI dah pun create setiap pelajar untuk akaun 365 diorang. Kemudian temporary password diselaraskan lah. Semua sama. Mungkin kita pun mudah nak ingat lah. UMK 123 tanda seru. Ni. Jadi beritahu kepada student, ni ramai student tak tahu lagi. Dia boleh pergi ke laman web office.com, ambil sign in, guna email student diorang, password temporary adalah UMK, U huruf besar, jangan terlepas pandang UMK 123 tanda seru. Don't miss the tanda seru ni. Sebab sudah saya sebelum ni pun dia ingat tanda seru ni, saya marah kat dia. Jadi dia tertinggal, kata tak boleh. Sebenarnya ni tanda seru ni kena masukkan sekali. Kemudian macam biasalah dia kena masukkan ni password yang barulah, dan dia kena ingatlah password tersebut. Okey. Okey. Kemudian yang ni yang saya dah cerita tadi. Kita akan dapat OneDrive 1 terabyte storage. Ni banyak 1 terabyte ni banyak. Kalau kita beli komputer sekarang ni tak perlu dah ada hard disk sampai 1 terabyte. Sudah tak perlu dah. Kan? Nak solid state sampai 1 terabyte tak perlu. Sebab apa? Sebab sekarang ni zaman dah berubah, kan? Semua beralih kepada cloud storage. Jadi kat sini OneDrive, kan, bagi 1 terabyte, walaupun contohnya saya ada komputer yang kedua ni, hard disk dia kecil saja, 64 GB. Jadi walaupun 64 GB, saya punya OneDrive saya dah nak sampai ke 300 GB. Tapi saya masih lagi boleh ambil file-file saya tu sebab semua disimpan dalam cloud storage. And then menggunakan akaun rakan-rakan tadi, email UMK atau email student tadi, kita boleh install di 5 biji komputer, 5 tablet dan 5 smartphone. Saya tahu kan, ramai di kalangan kita ada lebih daripada satu device, kan? Mungkin ada 2-3 komputer ke, smartphone pun ada sampai ke 2 ke, tablet pun dah ada banyak. Jadi perlu, kan, boleh install ke semua device rakan-rakan ni, boleh. And then tak perlu risau, semua device ni akan disynchronize dia punya maklumat. Apa benda akan disynchronize? My Document contohnya. My Document kita simpan di My Document komputer kita, kan. Jadi kat 5 komputer tu, PC ataupun Mac. Mac pun boleh lah, ataupun Mac lah. Siapa yang pakai Apple pun sama, dia akan synchronize. Jadi tak perlu risau kalau komputer file tu ada di komputer pejabat, kan. Lepas tu bila balik rumah, balik kerja, nak dapatkan file tersebut, tak perlu risau, tak perlu pergi ke pejabat, kan. Boleh buka di komputer rumah dan boleh dapatkan file tu di My Document komputer rumah. Sebab apa? Sebab semua ni akan disynchronize. Sebab semua dalam apa cloud punya sistem. Ni saya tunjuk contoh lah yang saya, cara dia kita boleh setting lah kat sini. Microsoft OneDrive ni kita boleh setting kat sini apa benda yang kita nak synchronize. Okey, kat sini lah. Backup my file in desktop, document and picture folder to OneDrive. Kita on di bahagian sini lah, important PC folder kat sini. Manage backup, and then dia akan tanyalah ni desktop ni sampai ke wallpaper dia synchronize. Kalau kat pejabat tu guna wallpaper air terjun, kan, kat rumah pun air terjun lah dia akan keluar kat wallpaper. Document, picture dia akan synchronize semua. Okey, settle yang tu.
Alright, kemudian kita pergi pada langkah yang kedua, yang tu pasal akaun lah. Habis dah. Ada soalan tak pasal akaun saja? Pertanyaan? Sebelum kita pergi ke Microsoft Teams. Nak kena semak balik lah dengan CCI, rasanya dah hilang belaka ni. Sebab itu bro, masa kita mula-mula sebelum semester kita bermula tu, saya ada beberapa kali lah try dan sebagainya, hanya yalah, susah jugalah sebab kita tak betul-betul faham berkaitan dengan Teams tu. Lepas tu bila kita log in tu, macam mana kita nak invite pelajar kita dan sebagainya. Masa tu Cik Wan Azli tengah configure lagi lah masa tu sebenarnya. Betul. Okay, nanti saya tunjuk lepas pada ni. Yalah, sebab tu saya beritahu kepada Dr. Najmi sebelum ni, dan dia pun setuju sangat lah. Kita kena banyak dedahkan lagi kepada rakan-rakan semua berkenaan dengan Microsoft Teams. Memang betul, kita pun baru siap configure. Sebelum ni pelajar dengan staff tak semua dapat. Siapa yang minta je, dia ada borang dulu. Saya ingat dulu tahun 2017 tak silap, saya terima email yang daripada CCI. Semua sebenarnya email umum. Dia bertanyakan siapa yang nak request Office 365 for business, for education. And isi borang, ada borang dia. So saya isi. Dan saya dapat lah. Jadi kalau rakan-rakan miss email tersebut, tak baca email, dia tak akan dapat lah Office ni. Jadi student memang tak ada langsung lah dapat. Cuma bila masuk pandemik ni, isu pandemik yang kelas kita tak boleh nak cope lebih pada 100 guna Google Meet, barulah kita terpaksa cari alternatif dengan Microsoft Teams ni. Okey, seterusnya kita pergilah kepada Microsoft Teams. Alright, Microsoft Teams ni dia ada software kita boleh download dan install di komputer kita. Tapi saya nasihatkan kena pastikan komputer kita RAM tu tinggilah, at least 8 GB. Kalau RAM 4 GB saya tak recommend untuk install lah, sebab Microsoft Teams ni dia agak berat. Sebab dia integrated semua dalam satu software, cloud satu software, Microsoft Word, Office, Excel, OneNote, semua duduk situ. Jadi saya tak galakkan kalau RAM setakat 4 GB untuk install desktop punya software, dan boleh bagi tahu juga kepada student. Dan saya pun beritahu juga ke student saya, kalau RAM 4 GB please guna web version. Web version dia laman web dia teams.microsoft. Buka ni URL ni je. Buka URL ni. Okey. Alright. Okey, jadi kalau RAM tak cukup kuat, guna yang web version, yang tu lagi ringan lah untuk low end punya PC. And then dalam masa yang sama, kita punya tablet boleh download di Google Play untuk Android ataupun App Store untuk iPhone. Search di Google Play ataupun App Store tu Microsoft Teams lah, and then install. And then bila untuk sign in, pastikan guna email UMK dan password baru tadi. Macam tu. Apa kelebihan apps untuk Android dan iPhone ni? Dia notification, very powerful, dan kita sebenarnya seronok. Sebab bila kita buat kelas, sebenarnya kelas ni dia bukannya 2 jam ataupun 3 jam seminggu tu saja. Dia sebenarnya dia continuous, start daripada minggu pertama sampailah minggu ke-14, dan dia sebenarnya sentiasa berlangsung. Mungkin tidak face to face, yang kelas tu sebenarnya face to face. Tapi bila kita buat menggunakan Microsoft Teams ni, kita buat discussion, everything, dia akan terima notification dalam handphone kita. Kita akan terima, okey, ada student yang hantar assignment. Kita akan terima notification kat handphone kita, student tanya soalan berkenaan dengan yang kita post sebelum ni.
Malah ada juga kalau student nak like ke, dia banyak function dia. Jadi sebenarnya saya cadangkan kepada semua rakan-rakan install di handphone masing-masing Microsoft Teams. Memang seronok. Sebab kita boleh berinteraksi dengan student. Memang kita boleh berinteraksi juga menggunakan WhatsApp group. Mungkin rakan-rakan kata, kenapa tak guna WhatsApp je? WhatsApp pun boleh guna. Tapi WhatsApp ni dia ada kelemahan dia juga. Sebab WhatsApp dia hanya satu flow saja. Kalau kita nak bincang by topik kan, jadi topik lain tu kalau tiba-tiba topik lain masuk, dia akan jadi berkecamuk. Kita tak tahu apa benda yang kita sembang. Tapi bila kita guna Microsoft Teams, kita discuss tu dia by topik. Bila kita terima notification berkenaan satu soalan daripada student, kita tahu student tu sebenarnya berada di topik mana, discussion yang mana, kita tahu dan kita boleh reply. Dan orang lain pun boleh reply untuk certain kategori tu saja. Itu very useful. Kan? Memang WhatsApp pun boleh juga. Dan software apps untuk smartphone ni dia ringan lah. Dia lebih ringan. Saya advise kalau student internet connection dia very slow ke ataupun komputer dia tak berapa kuat kan, just guna smartphone saja sudah cukup, sudah memadai lah. Of course lah segi function tu sebenarnya tak banyak juga, bukan tak banyak. Function-function yang berat yang jarang digunakan kan, tak adalah untuk yang version smartphone. Dia akan ada di version PC. Contohnya kalau yang kita nak remove background kat belakang kan, kalau kita guna smartphone tu dia tak boleh remove lah. Tak boleh remove. Okay. Alright. Seterusnya, bila kita dah ready, semua dah ada software ni, kita boleh create team lah. Kita pergi langkah yang ketiga. Okay, sebelum kita pergi ke langkah yang ketiga, ada soalan tak? Ada soalan tak berkenaan dengan software saja? Dr. Azwadi, saya nak tanya. Alright. Saya nak cuba install dekat telefon. Lepas tu dia keluar, to use your work or school account, you must install the Microsoft Intune Company Portal. Macam mana? Alright. Alright. Okay. Microsoft Intune Portal, satu apps untuk handphone, kita kena install juga. Bila kita menggunakan any school punya account macam dengan UMK ni, Office 365 for Education kan. Jadi kita kena set Intune Portal. Sebab apa? Sebab kita kena apps tu, Microsoft Intune Portal tu, dia untuk membantu IT management UMK. IT management UMK dia boleh tahu berapa device, berapa smartphone yang menggunakan Microsoft Teams tu ataupun Microsoft Word, Excel tu. Jadi jadi kira install doktor Kira kena install kan? Okay, alright. Terima kasih. Kena install. Terima kasih atas soalan. Saya missing benda tu. Memang kena install juga yang tu. Terima kasih. Alright. Okay. Seterusnya kita pergi kepada step yang ketiga, lecturer create team. Alright. Okay. Ini sebenarnya beza di antara Microsoft Teams dengan Google Meet. Kalau Google Meet, setiap kali kita nak buat lecture kan, kita biasanya cenderung untuk buat ID baru. Kita create new meeting, kita pun bagi kepada student, okey guna ini, guna meeting ID ni, and then kita buat kelas selama 2 jam. Kita cenderung macam tu. Tapi sebenarnya ID tu kita boleh guna selama 1 bulan sebenarnya. Kita boleh recycle 1 bulan, and then selepas 1 bulan kita boleh create ID baru. Kita cenderung macam tu. Tapi dia berbeza dengan Microsoft Teams. Microsoft Teams ni, kita hanya create team pada semester yang pertama. Pada minggu yang pertama semester. Bila semester nak start, kita mau create team. Dia macam dengan Moodle lah. Kita punya e-learning tu, Moodle kita tu. Kita create Moodle. Pensyarah tak create lah. Yang create-nya game PKPA lah yang create kan, setiap nama kursus kan.
and then digunakan sampailah 14 minggu. Ini konsep yang sama untuk Microsoft Teams. Jadi kita kena create team tu, kita namakanlah team tu sebagai nama kelas, nama khusus ke, kan? Kita letak nama team tu. Okey, kita tunjuk kat sini lah, saya tunjuk contoh. Alright, kita pergi kepada team, kan? Kemudian klik kat sini, join or create team. Yang ini kita kena buat sebelum semester start. Sekali je buat. Alright, dia akan keluar macam ni. Kemudian ambil create team lah. Create team. Kita boleh pilih type of team. Dia ada 4 jenis lah. Kan? Kalau kelas, biasanya kalau kita boleh guna Microsoft Teams ni tak semestinya untuk buat kelas tau. Kita boleh guna untuk kita punya management ke, siapa yang terlibat dengan management, kan? Pun boleh create team untuk management ataupun untuk AJK ke, untuk discussion, research, group research, boleh create benda ni. Tak semestinya kelas saja. Tapi kalau kita nak buat kelas, kita ambil kategori yang pertama lah, yang kelas. Kemudian kita kena namakan lah, kan? Kita kena namakan kelas tu. Contohlah, saya namakan jadi kalau rakan-rakan nak buat, kena namakan sebagai nama khusus lah. Contoh yang saya kelas saya tadi, apa, bahan seramik dalam industri pengenalan sains bahan tu nama kelas. Right, macam ni. Okay, next. Okay, add people to class, kan? Kalau student tak ramai, kita boleh masukkan email satu-satu. Tapi kalau student dah ratus-ratus, kan, kita skip saja. Alright. Okay, sekarang ni saya dah create dah team kelas Microsoft Teams. Jadi ahli dia hanya ada saya seorang. So macam mana kita nak add member? Kita nak enroll ahli. Senang saja. Klik ke more option ni, 3 dot ni. Kita ambil get link to team. Ni. Get link to team. Okey, kemudian kita copy je link ni. Ini adalah one time process. Di minggu yang pertama semester saja. Tak perlu buat setiap minggu, tak perlu. Alright. Okey, saya share dalam ruang conversation di meeting kita ni. Okey, rakan-rakan boleh tekan terus. Kita terus praktikal lah. Tekan terus. Saya nak tengok berapa ramai yang akan masuk ke kelas saya. Untuk kefahaman semua, yang tim yang kita tengah berlangsung ni, tengah video meeting ni, sebenarnya itu adalah general punya. Dia tidak ada mana-mana, dia tidak berada dalam mana-mana kelas. Okey, boleh show balik mana nak get link for team. Okey, saya tunjukkan lagi sekali. Very easy. Pergi kepada kelas Mac ni, kita punya kelas Microsoft Teams. Tekan di team, mungkin rakan-rakan ada kat depan kot, kat mana-mana kan. Tekan di bahagian Teams. Ada ikon sebelah kiri atas Teams. Alright, kemudian akan ada senarai Teams yang available. Kemudian klik kelas Microsoft Teams. Kemudian tekan 3 dot ni. Dia tersorok sikit ya, 3 dot ni. 3 dot ni dia ada makna lah, maknanya semua setting ada kat situ. Kemudian ambil get link to team ni. Nampak tak? Get link to team. Lepas bila dia akan keluar pop up get link to team, tekan ni je. And then copy. Highlight lah, kita highlight dulu. And then kita copy lah, ataupun kita tekan Ctrl A, tekan copy. Alright. Okey, kalau ada soalan boleh menyampuk saya, tak ada masalah. Boleh menyampuk. Kalau ada soalan terus potong. Kita terus hand on. No more teori-teori lah. Terus kita nak semua lepas pada habis saja sesi kita ni, terus boleh guna Microsoft Teams. Tak perlu nak study lagi dah. Kan? Dr. Azwadi. Okey, teruskan. Azwadi, Ya.
Kalau student nak masuk ni, kita kena approve ke ataupun ada yang auto admit ni? Sebab tengok saya klik tadi dia macam kena pending request. Alright, okay. Terima kasih ada atas soalan. Okay, alright. Sebenarnya kita boleh set dia panggil team code team code. Okay. Kalau menggunakan link tadi, dia perlu dapatkan approval dulu. Okay, terima kasih. Ramai dah yang join. Saya accept lah. Maknanya kita kena accept satu-satu. Bila pelajar kita request nak join, kita akan terima notification melalui email dan juga kalau kita install smartphone, kita akan dapat notification di smartphone. Okey. Berkenaan dengan soalan Dr. Hakimin tadi ke? Kita boleh buat tanpa dia dapat permission, terus dia boleh masuk dengan kita bagi kod siap-siap. Ni kod contohnya, kod. Jadi kod ni kita bagi kepada student. Jadi bila student ada kod ni, dia terus boleh bypass approval system tadi, dia akan terus jadi member dalam Microsoft Team kita. Jadi nombor ni kena copy dan bagi kepada student. Jadi nombor ni nak masuk kat mana? Dia masuk kat depan tadi. Join ni. Minta student tekan join or create team. Ini dia. Masukkan kod dia kat sini. Kod tadi. Tak jadi pula copy. Masukkan kod tadi kat sini. Bila dia join terus akan bypass masuk. Okey? Ada soalan lagi tak? Dah. Okey, kita tengok berapa orang yang ada soalan ni satu. Okey, silakan. Okey, soalan dia macam tadi, the code is for student masuk menjadi team member kan? Betul. Okey, kalaulah kata bila kita nak buat kelas. Okey. So adakah kita kena bagi sekali lagi that code ataupun memang bila dia masuk dia terus dapat join? Ya, yang ni sebenarnya code tu untuk one time. Bukan setiap kali kelas. Maknanya untuk dia jadi member, lepas pada ni dia akan tak perlu dah masuk kod tu. Dia macam enroll. Dalam Moodle dia konsep enroll. Dia macam enroll kita punya kuliah, macam kursus kita. Okey, jadi maknanya apabila dia menjadi team member and apabila kita nak buat kelas katalah next week, dia just masuk saja dalam that team ini. Dia masuk terus. Tak perlu setiap kali nak search team, tak perlu. Sebab bila dia subscribe dia punya team, automatik kan dia akan keluar kat sini. Your team ni. Nampak tak your team? Bila dia akan keluar kat sini lah. Berapa kursus yang dia ambil di Microsoft Team, semua akan keluar sini. Jadi setiap kali kelas ke nak buat aktiviti, just klik saja di Microsoft Team. Macam tu. Okey, terima kasih. Alright. Terima kasih atas soalan. Bagi kemudian, Dr. Azwadi. Alright, ada lagi. Okey, teruskan. Kalau kami add student guna email, dia automatik akan ada dalam team dia orang ke? Okey, pun boleh. Tekan add member, masukkan email. Tapi kita kena copy paste satu-satulah. Macam tu. Okey. Katakanlah. Okey, ada soalan. Ya, sebab saya dah ada buat contact Google sama bila saya search adalah nama student saya tak payahlah paste semuanya. Okey. So kira kalau kita masukkan cara email dia orang, dia akan automatik masuklah, ya ke? Yes, automatik masuk bawah member. Tak perlu tak payah lagi nak approve ke apalah. No need. Okey, terima kasih. Okey, katakanlah kita ada sharing kelas dengan kawan kita kan. Satu kelas ada 2 orang. Jadi kita boleh upgrade lah kepada owner. Daripada member kepada owner. Macam tu. Jadi boleh sama-sama untuk menjayakan kelas lah. Okey, ada lagi soalan? Tak ada dah. Dr. Azwadi ada satu di bahagian chat tu, dia Dr. Suryatini, saya punya dia kata can't find that team. Saya punya dia kata cannot find that team. Bila klik link ke? Dr. Suryatini boleh respon ke? Bila dia keluar link ni.
Okey, mungkin doktor boleh buka yang web version. Web version. Tapi doktor kena doktor klik atas. Okey. Doktor kena ada dulu akaun 365 lah. Kena login dulu menggunakan email UMK dan juga password temporary. Kemudian bila settle bahagian akaun baru boleh masuk. Okey, seterusnya okey. Bila kita create team, kita boleh buat channel. Kita boleh create channel. Channel tu kita boleh buat base pada week, minggu, ataupun base pada topik, ataupun base pada grup-grup dalam kelas. Kita boleh buat. Bergantung kepada kita lah mana yang lebih sesuai. By default dia akan ada satu general punya channel. Okay, general punya channel kita tak boleh delete lah. Dia memang ada pemenang kat situ. And then kita try create satu channel. Week 1 and then kita boleh set sama ada accessible to everyone on the team ataupun kita nak buat private. Kalau kita buat group kan, group student untuk dia discuss, mungkin kita ahli-ahli dia tu student yang tertentu kita boleh buat private. Tapi untuk case biasa kita buat standard lah. Yang macam ni. Alright. B1. Okay. Setiap channel kita boleh tambah tab. Okay. Dia ada post tab, file tab, note tab. Dan kita boleh tambah lagi. Mengikut kesesuaian ataupun keperluan kita lah. Okay. Jadi untuk tujuan buat kelas online, kita hanya tekan kat sini saja. Kita pergi ke general channel and then kita pergi ke Meet Now. Contohnya minggu ni kita nak buat kelas and then kita pergi ke Meet Now. And then dia akan pergi kepada dia akan keluar di post punya. Tapi sekarang ni kita dah menggunakan team untuk buat meeting. Saya tak boleh on lagi lah. Kalau saya on, tengok apa yang jadi. Kita boleh set lah. Contohnya week 1 lecture kan. And then kita tekan join now. And then student boleh masuk kan. Dan kita boleh buat kuliah macam biasa. Jadi kita tak perlu lagi nak beritahu student nombor kod, tak perlu. Bila waktu kelas, contohnya kalau hari ni kan pada pukul 10, okey semua buka Microsoft Teams, buka team kelas tersebut, kemudian terus tekan meeting, join meeting kalau dah ada rakan yang dah buat kan, terus join meeting. Macam tu. Tak perlu lagi kata setiap kali nak masuk kuliah kita bagi link baru, link tak perlu dah. Terus masuk sini. And then bila buat discussion kan, semua akan simpan di dalam post. Dia tak akan hilang lah. Ni saya tunjuk contoh yang kelas saya lah. Saya tunjuk contoh ni kelas saya. Alright. Mana kelas? Jadi semua komunikasi itu akan disimpan. Kita boleh rujuk balik lepas pada habis kita. Kita boleh tengok dia punya soalan. Kita boleh refer balik lah. Kemudian kita boleh tengok balik recording. Recording pun automatik dia akan simpan di dalam tab post ni. Tak perlu pedih-pedih. Kalau kita dengar balik kat sini. Ada soalan?
Saya nak tanya, sekarang ni kita pun tak tahu kapasiti pelajar sama ada dia orang ada capability untuk gunakan Teams ataupun macam mana. Jadi adakah platform Team ni dia is a must ataupun kita kena buat survey di kalangan apa nama ni pelajar tu bahawasanya antara Meet dengan Teams yang mana yang dia orang lebih senang untuk reach kita. Ke macam mana? Apakah pandangan? Okey, pada saya bergantung kepada pensyarah. Kalau pensyarah dia rasa dia lebih selesa dengan platform Google Meet, teruskanlah guna Google Meet. Kalau pensyarah tu rasa dia memang heavy, dia macam bagi assignment kepada student semua dalam bentuk video-video. Jadi Google Meet tu dia tak boleh support lah. And then student tu dia kena upload video ke dalam kita punya e-learning. Masalah kita punya e-learning, Moodle kita guna private server. Bila guna private server, dia ada kapasiti kita. Kalaulah semua student nak menggunakan e-learning tu untuk store video-video ataupun file-file assignment yang berat, satu masa nanti kita punya server tu tak boleh nak cope dan kena sentiasa di-upgrade dan memakan kos lah. Jadi saya cadangkan, kalaulah pensyarah tu assignment dia memang heavy video ke benda berat, file heavy, kena gunalah Team. Sebab kita boleh terus upload dalam Microsoft Team assignment yang berat tersebut dan file tu tidak berada pun dalam private server UMK. Dia ada di public punya server Microsoft 365. Jadi kita akan meringankan lah. Saya tak kata juga kita tak boleh guna e-learning kita tu. E-learning kita bagus. Sebab kita boleh tahu kita boleh buat sistem nak tahu prestasi pensyarah. Pensyarah buat dak kelas secara online, masukkan dak bahan-bahan assessment. Bagi saya kalau bahagian assessment, e-learning kita itu mudah tu very powerful. Kita boleh set macam-macam jenis assessment. Kalau berbanding dengan Microsoft Teams, kita boleh buat assessment juga. Tapi assessment tu tak banyak function lah. Berbanding dengan dari segi customize tadi tu. Kalau Moodle, kita boleh buat statistik siap-siap. Berapa dah capai blended learning, berapa lagi diperlukan untuk blended learning. Yang tu kita boleh buat guna Moodle. Di Microsoft Teams, kita tak boleh buat benda macam tu. Jadi untuk dia ada pro and con lah. Pro and con bergantung pada pensyarah tu sendiri macam mana. Tu. Jadi betul. Okey. Ya. Teruskan. Okey, berkenaan dengan student. Ada soalan ke? Tak adalah, maksud saya macam apa yang saya buat menggunakan Meet adalah kita fahamlah dari segi model kita tu dia cater pensyarah punya performance lah dekat dalam tu, sama ada dia guna itu ini dan sebagainya. Jadi sorry dok, saya kena work from home ni. Sama lah kita. Sebab ada ni. Jadinya macam apa yang saya buat adalah saya gunakan platform YouTube Saya gunakan platform YouTube sebab kita tahu kapasiti kita punya tu. Dari segi video dan sebagainya, saya hanya minta link sahaja. Jadi pelajar-pelajar dia akan copy paste link tu dan saya buat semakkan melalui YouTube tu lah. Daripada kita tahu kapasiti server kita tu kan. Okey, terima kasih Doktor. Alright, okay, kita teruskan. Berkenaan dengan student, memang macam saya beritahu tadi, kita kena beritahu siap-siap. Kalau komputer dia tu RAM 4GB, kita jangan nasihat dia install. Pakai web version. Sebab memang dia akan berat nanti. Dia akan berat sebab kalau Microsoft Teams ni dia embed semua. Everything berada kat situ. Semua office punya. And then kita boleh bagilah nasihat dia guna handphone pun boleh lah. And then kalau nak buka PC guna yang web version macam tu. Dari segi kelajuan internet pula, saya
sedikit tengoklah dia punya statistik. Untuk kita buat kelas secara smooth tanpa gangguan, internet dia perlukan 8 Mbps ke atas. Sekurang-kurangnya 8 Mbps barulah semua smooth. Kalau kurang daripada 8 Mbps, boleh check lah speed ni, pergi ke speedtest.net ataupun download software di smartphone kita kan. Kita boleh tahu speed test. Jadi 8 Mbps ke atas baru smooth. Kalau kurang daripada tu, kita boleh advise lah kepada student tu sama ada ditukar telco lain kan, ataupun yalah mungkin telco tu lemah kan, kawasan line coverage kurang, jadi kita cadangkan dia buat survey, try telco-telco mana yang lagi smooth lah. Betul. Alright, seterusnya kita pergi sini. Right. Jadi everything yang kita nak buat discussion dengan student, dia akan ada di bahagian post tab lah. Kita boleh create new conversation. Kalau kita nak minta student discuss sesuatu kan, kita nak tarik minta dia orang pandangan dia orang ke apa, kita boleh start new conversation and then dia boleh reply dan boleh letak attachment file dan macam-macam lah di sini. Kemudian kita boleh create minta dia orang apa. Kalau kita buat student centered learning, macam saya ni, saya ada buat student centered learning. Apa yang saya buat, saya bagi tugasan kepada setiap grup, saya pecahkan kepada 10 grup. Kemudian setiap grup tu saya bagi tugasan untuk diorang bincangkan. Jadi pelajar ni dia boleh bincang dalam grup-grup dalam grup. Jadi setiap grup tu dia boleh ada dia own punya meeting. Diorang boleh access terus meeting diorang saja dalam tanpa gangguan daripada grup-grup yang lain lah. And then kita pun boleh pantau lah progress discussion diorang. Adakah diorang perlukan bantuan kita pun boleh masuk dalam meeting diorang tu. Jadi di general kita boleh buat satu meeting ke semua pelajar. Kemudian di setiap grup-grup, kalau kita nak buat student centered learning, kita boleh minta setiap grup tu buat diorang punya meeting diorang sendiri untuk diorang bincang dalam kelas diorang, untuk bincang dalam grup diorang saja. Macam tu. And then last kali, habis masa yang kita bagi, kita minta diorang go balik kepada general punya meeting, and then kita minta lah diorang present balik ke ataupun conclude apa yang diorang dapat lah daripada perbincangan tu. Okay. Kita dah cover kat mana dah? Tengok. Dr. Aswadi nak tanya satu lagi. Ada soalan? Okey, boleh tanya. Kalau ada soalan. Yang channel tu, bila nak add member macam mana? Sebab saya ada masalah nak add dia, tak nampak function tu. Add member Teams boleh. Nak add member. Bila nak add member pada channel, dia tak ada function add member. Alright. Macam ni. Untuk channel yang umum, dia ada dua jenis channel. Satu channel yang private, satu punya yang public punya channel. Public punya channel, member channel tu adalah member keseluruhan sekali lah. Kalau kelas kita ada 100 orang, 100 orang tu dia boleh buka lah channel tersebut. Kalau kita nak buat private channel, kita kena add. Saya tunjuk contoh kat sini. Kita pergi ke team yang kita buat kelas, contohnya ini. Alright, kita pergi add channel. Add channel, kita kena set sebagai private channel. Kan? Contohnya group lab 1 contohnya. Kita ambil private. Kemudian barulah kita boleh add student. Hanya student yang kita add ni saja boleh access that channel. Student lain tak boleh.
Saya menjawab soalan ke, Doktor? Okey. Dapat dah. Terima kasih. Dapat dah. Alright. Macam tu. Okey, kalau kita buat public kan, dia kan tak ada keluar kan. Kali ni ada kunci kan. Yang ni tandanya private. Hanya yang tertentu saja boleh masuk. Kalau student lain nak masuk je sini, dia kena dapatkan approval lah. Macam tu. Okey, kita dah cover. Saya ada satu soalan. Sila, boleh. Kalau yang add participant tadi tu, dia boleh add in bulk ke add satu-satu? Maksudnya add satu group sama sekali ke? Kita copy paste daripada senarai nama kan? Channel. Untuk channel ke team? Untuk kelas ni lah, untuk team ni. Okey, untuk team, kita pergi ke team, ambil get link to team. Jadi kita tak perlu lagi tambah satu-satu. So kita bagi tu, lepas tu kita tak payah approve. Macam kan Google Meet kalau bagi link macam ni kena approve kan? Okey, kalau tak nak approve, kita kena pergi ke setting. Ni setting. Ambil bahagian setting. Ambil bahagian team code. Kita kena bagi kod ni kepada student. Okey. So yang ni tak payah approval? Tak perlu. Terus direct masuk. Alright. Terima kasih. So macam mana dia nak key in ni? Nak key in kod ni. Cara nak key in kod ni, dia pergi ke join and create team. Kat sini cara ni. Dia masukkan kat sini kod tadi. And then tekan join team. Okay. And then terus dia boleh access kat sini lah. Dan kelas. Alright. Okay, kemudian apa lagi? Ada soalan daripada Mare tu, macam mana nak set up group tu. Saya rasa doktor dah cover kot untuk create channel kan? Create channel. Channel tu group. Channel tu group lah. Okay. Seterusnya. Kalau ada soalan lagi tak ada masalah. Kita boleh tengok kalau macam missing kat mana-mana kan. Ataupun nak tambah maklumat ke, sebab sebenarnya saya bukannya expert pun, saya pun try belajar sendiri juga benda ni, tak ada pergi mana-mana kursus pun. Okey, yang bahagian 5, tab post, file and notes are default lah, cannot be delete lah, cannot be deleted lah, tak boleh delete yang tadi tu. Jadi bila kita create channel baru, dia akan ada tab file, post, file, notes. Jadi member channel tu kalau dia buat apa-apa, everything, dia buat aktiviti, dia akan keluar di bahagian post. Kalau dia buat assignment ke, kalau dia buat note ke, dia akan keluar ni. Dan kita boleh reply, boleh komen di bahagian post. Saya tunjuk contoh yang kelas saya lah. Manalah. Ni kelas saya. Okey. Saya pecahkan kepada grup-grup ni. Jadi saya boleh nampak discussion dia orang. Ni recorded meeting dia orang dalam group, and then discussion dia orang pun ada. Tunjuk contoh yang lain. Saya tengok kita boleh tengok sama-sama. Yang ni discussion dia. Saya minta dia discuss berkenaan dengan satu topik, kemudian dia discuss lah sama dia. Dia cari bahan tu di internet. And then sebenarnya kita pun boleh tengok juga apa benda yang dia orang buat. Okay. Jadi bila dia discuss by group, jadi dia tak kacau lah kawan dia kat group lain. Kat group lain dia fokus pada benda lain. Macam tu. Dan lepas kelas pun saya tengok balik recording kadang-kadang kita pun rasa menarik lah tengok dia perbincangan sama dia orang tu. Walaupun kita tak boleh nak tengok setiap perbincangan start pada awal, setiap group tu sebab terlampau banyak group kan. Kita akan biar dia orang berjalan sendiri. Jadi lepas pada habis kelas kita sebenarnya boleh tengok balik apa dia orang bincangkan. Kalau kita rasa nak komen apa-apa kita boleh dan kita boleh komen lah. Kita boleh komen kat sini and then sebenarnya dia akan dapat notification. Student tu akan dapat notification kalau dia install apps di handphone masing-masing. Macam tu. Memang berguna lah. Kemudian saya nak cakap juga, contohnya bila kita bagi tugas kan, saya dah tambah ada note kat sini. Okay, tab or post used for conversation and activity can attach many things to conversation or reply activity.
Right. Kita boleh minta contohnya output daripada discussion, student buat satu bentuk artikel ataupun output lah. Jadi student tu dia boleh create file. Sekejap ni saya kata dia berat sikit ni. Okay. And then student tu create, contohnya dia nak buat dalam bentuk Word document kan. Okay. Discussion output. Jadi sambil diorang meeting sama diorang dalam bentuk group tadi, diorang boleh terus sama-sama edit Microsoft Word punya dokumen. Kan? Kesan ni akan jadi banyak lah, lebih pada satu. Kalau 5 orang yang contribute pada file ni, maknanya 5-5 boleh masukkan idea masing-masing kat sini. Dia boleh tarik apa-apa lah kat sini. Jadi kesan ni akan jadi banyak. Jadi kita at the end discussion tu dia akan keluar output. Sebenarnya file ni pun kita boleh tengok, kita boleh pantau apa yang diorang bincangkan, progress dia macam mana. Dan sebenarnya tak semestinya dalam kelas sajalah. Kalau kita bagi tugas ni untuk disiapkan dalam masa 3 hari kan, jadi kita boleh tahu kan progress dokumen tu, tugasan tu sudah sejauh mana diorang dah siap. Kita boleh tengok sebab everything kelebihan Microsoft Teams ni semua akan disimpan dalam cloud. Kan? Dia akan synchronize kepada semua team member. Jadi kita boleh track apa yang berlaku untuk satu tugasan tu lah. Macam tu. Dr. Azwari, satu soalan daripada Dr. Noliana. Berapa lama rekod assignment ni boleh disimpan? Okey, terima kasih. Okey. Rekod assignment ni akan disimpan dalam cloud. Dia akan ada, saya nak cerita bila cloud ni, dia ada dalam server Azure. Azure server. Server Azure ni, dia akan copy at least 2 tempat. Server station, server farm Microsoft Azure ni, dia ada di at least 2 benua. Kalau ada gempa bumi benua yang pertama, data kita selamat lagi. Kan? Selamat lagi di benua yang lain. Sebab tu bila kita simpan di cloud, dia selamat. Kan? Berbanding kalau kita simpan di laptop kita, kalau laptop kita rosak, tak ada backup, hilang. Tapi dalam cloud dia akan ada, kan? Sehingga kita subscribe lah. Katakanlah akan datang ni, kementerian kata kita tak mau dah ada subscribe Office 365 ni. Jadi sebenarnya dia ada grace period untuk kita backup. Saya pernah lah dulu, sebab saya subscribe yang home punya Office 365 ni. Saya terlambat juga bayar. Saya lambat bayar dalam beberapa minggu lah. And then dia bagi reminder, minta bayar dalam masa sebulan. Kalau tak settle sebulan, benda data kita akan hilang. Jadi data tu kan, walaupun berlaku apa-apa nanti, kita boleh pihak ICT ke kita tak nak subscribe lagi Office 365 ni, maknanya dia boleh advise kepada semua pensyarah untuk download backup siap-siap ke dalam komputer lah. Jadi selagi mana kita subscribe Office 365 ni, selagi itulah data tu selamat, memang ada dengan dalam kita punya 1 terabyte tadi tu. Okay. Jadi selagi kita tak delete, dia akan ada dalam tu lah Dr. Azwadi. Yes, dia akan ada dalam kita punya 1 terabyte tu. Jadi dia tak sama macam model kita yang selepas 1 semester akan digantikan dengan semester yang baru ya. Okey, tak sama. Kalau Microsoft Teams ni, dia akan ada kat situ. And then katakanlah kita tak nak guna lah lepas pada ni, kita boleh hide lah. Kita sebagai creator team tu, kita boleh hide, maknanya kan kita archivekan dia. Maknanya data tu masih ada, tapi
orang lain tak boleh masuk, kita saja boleh, kita boleh setting. Sebenarnya ada banyak lagi setting dalam bahagian admin punya, administratif punya sistem. Sebab saya tak boleh access dalam sistem tu. Saya ada baca jugalah. Sebenarnya pihak CCI dia boleh buat auto generated, automatic. Katakanlah setiap semester tu ada 200 kursus semua fakulti. Jadi pensyarah tak perlu lagi buat create team. Dia boleh terus masuk je. Sistem tu create siap-siap senarai khusus. Ada sebenarnya, saya dah baca manual dia punya tapi manual sajalah. Jadi CCI tu dia kena explore lebih lah macam mana untuk buat auto generated. Jadi pensyarah tak perlu nak buat satu-satu macam kita duduk buat hari ni, kita bincang hari ni. Terus boleh assign pensyarah, terus boleh assign student untuk setiap team tadi. Sebenarnya boleh. Dia ada sistem sampai ke tahap tu. Sebab kita, team ni bukan kita saja guna. Dia satu dunia guna. Universiti-universiti lain lah, sebenarnya dah biasa dah. Kita kalau kita tak guna, maknanya kita left behind lah. Dari segi teaching and learning ni. Dari segi penggunaan data, boleh buat perbandingan Microsoft Teams data platform Google Meet, kos untuk pelajar. Okey. Sebab Microsoft Teams ni dia guna banyak everything di cloud, memang data dia banyak. Contohnya bila kita simpan file tadi, tag file, kita ada dia file semua ni akan upload dan download di cloud. Data akan banyak. Macam dengan Google jugalah, Google Doc kan, sama juga sebenarnya. Cuma Microsoft ni dia letak everything dalam satu software, nama dia Microsoft Teams, dan kita boleh access kat sini lah, kita boleh buka Microsoft Word. Ni sebenarnya Microsoft Word ni, tapi kita buka dalam Teams. Kalau dia boleh juga jadi PowerPoint, dia boleh juga OneNote, Excel. Jadi semuanya akan simpan di cloud. Dari segi video, katakanlah video, kalau kita buat online learning, of course, video ni akan makan paling banyak bandwidth. Dan Microsoft Teams ni, dia punya setting dia berbanding dengan Google very high sikit. Setting dia rasanya full HD. Tengok kamera, action, meeting option. Setting. Dia HD, full HD. Jadi kalau Google Meet tu dia HD rendah sikit dia punya kualiti. Jadi video tu besar sikit berbanding dengan Google Meet. Sebab tu saya beritahu kepada student, kalau student tu pakai kota, data yang ada kota, saya minta dia offkan video lah. Kan? Kalau guna PC. Cuma kalau handphone saya dia punya resolution tu rendah sikit berbanding dengan PC. Jadi kalau sebab tu saya advise kalau student kalau nak video kan, pakai handphone je. Kan? Kalau pakai PC, offkan kamera untuk reducekan penggunaan data tadi. Okey, ada soalan lain? Satu soalan daripada Dr. Azfi, tapi yang ni untuk PKPA lah, mungkin nanti Dr. Nazmi boleh mencelah. Macam mana pihak PKPA nak kira percentage blended learning kalau kita guna Teams instead of e-campus? Mungkin lepas ni Dr. Nazmi boleh mencelah kot. So mungkin Dr. Azwadi boleh teruskan dulu, nanti at the end saya akan remind lagi sekali. Saya ada satu soalan Dr. Berapa limit pelajar untuk team yang pada boleh masuk? Alright, untuk satu team yang ni, okay, dia support sampai 10,000 untuk satu-satu team ni. Maksudnya satu kelas tu boleh masuk 10,000 orang? 10,000. Yang ni kan? Okay, yang member and guest ni dia boleh sampai 10,000. Tapi bila kita buat meeting, maksimum hanya 300 saja. Bila kita buat meeting. Tapi untuk jadi ahli itu, untuk access semua konten dalam team ni, dia boleh sampai 10,000. Jadi saya tengok dalam website.
Ni. Nampak tak? So maksudnya kalau kelas kita nak buat kelas online, kita limit dia hanya 300 lah kan? Kalau kelas lagi besar kena buat banyak channel lah kot ataupun banyak room lah macam tu kan? Channel. Dia boleh host meeting up to 10,000. Kan? Kita boleh select tadi. Okay, ni meeting. Satu lagi live event. Live event dekat mana? Kalender. Ni live event. Live event ni boleh pergi sampai 10,000. Tapi saya tak pernah guna lagi live event ni. Cuma yang boleh access kita punya team ni memang 10,000 lah. Macam tu. Okay, ada soalan lagi? Okay, kita nak cover apa lagi ni? Apa pun lagi? Salam Dr. Azwadi. Salam ya Dr. Azfi. Microsoft Teams ni dia ada macam Google Meet punya attendance tak? Dia boleh ambil dari attendance terus. Ada tak? Okey, sebenarnya ada. Alright, saya lupa yang tu. Okey, untuk ambil attendance, pergi ke participant, icon ni nampak kan? Okey, pergi ke participant, download attendance list kat sini. Jadi kita boleh tengok lah. Okey, kita cuba download. Tak keluar lagi. Doktor, untuk list attendance ni kalau dia masuk sekejap 5 minit pun dia dah capture ke? Ataupun dia have to stay for the whole class length tu baru dia boleh capture? Ke dia ikut bila kita capture attendance tu? Alright, dia sebenarnya attendance list ni dia macam log. Log masuk nama pelajar, pukul berapa, minit yang berapa, saat yang berapa. Dia masuk. And then dia keluar bila. Jadi kita boleh tahu kat situ. Dia masuk berapa lama. Dia macam log. Dia bukan capture by time dia tu. Mungkin kalau dia masuk keluar. Ada banyaklah nama dia tu. Sekejap masuk keluar masuk macam tu. Dia log kat situ. Tapi saya macam mana tak boleh nak download pula sini. Tapi semalam saya buat kelas okey je. Alright. Okey, ada soalan lagi? Macam habis awal kita ni. Okey, yang attendance tu kan kena download sebelum habis kelas. Lepas habis kelas tu saya tak tahu, saya pun tengok di internet juga. Ni macam satu kelemahan juga Microsoft Teams ni. Attendance tu tak boleh lagi download lepas habis kelas. Maknanya bila kita tengah online macam ni terus boleh kena download. Lepas habis kelas kena download siap-siap. Lepas tu dia tak available lah. Saya tengok ada jugalah yang komen dalam forum Microsoft Teams dan Microsoft tengah baiki function ni. Mungkin akan datang ni dia akan boleh download. Lepas kelas pun kita boleh download attendance list ni. Kemudian hati-hati, saya pun terkena juga semalam. Attendance list ni sebenarnya organizer saja yang boleh download. Okey. Tengok sini kan organizer, macam saya sini organizer. Jadi saya saja yang boleh download benda ni. Kalau orang lain tak boleh download. You all kalau tekan tak boleh kan, tak jadi kan. Jadi apa yang berlaku, kelas saya tu ada student yang masuk, dia create meeting tu. Jadi dia jadi organizer. Bukan saya. Jadi dia saja yang boleh download attendance list ni. Saya tak boleh pula download. Saya pun tahu kenapa Microsoft Teams kan jadi macam tu. Mungkin saya ada kot function mana-mana saya tak explore lagi. Okey? Tu ada komen daripada Dr. Atikah tu. Jika kelas dah tamat boleh lihat data aktiviti pelajar dengan X Insight. Yes. Yang tu statistik. Alright. Terima kasih. Bila habis kelas kita boleh tengoklah statistik setiap ni. Setiap channel ni. Ambil channel, ambil analitik. Macam ni ke? Kan ni, kat sini kan? Analytics. Jadi kita boleh tahulah berapa engagement, berapa post, reply.
reaction kat sini. Okay. Yang saya maksudkan apps Insight tu, kita kena install sekali dalam kita punya Microsoft Teams tu. The apps, salah satu apps yang Microsoft offer. Okay. Dekat situ ada Insight. So kita install that Microsoft yang itu yang gambar tadi tu. Dan dari situ kita boleh lihat aktiviti perincian setiap pelajar. Terima kasih, mengikut tarikh dan masa. Okey, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian. Mana kita boleh tahu di apps ni lah. Insight. Okey, ada lagi? Satu soalan daripada May, boleh tunjuk macam mana nak akses video atau lecture recording? Okey, dia akan ada di posting, di post. Kalau kita buat Meet tu di general channel, dia akan berada di post kat sini lah. Saya tunjuk yang contoh kelas saya. Okey. Dia akan ada di tab post ni. Recording. Mana ni? Okey, ini contoh. Okey, recording ni akan masuk kat sini lah. Jadi kita boleh buka, kita boleh tekan kat sini direct. Dan dia sebenarnya dia akan simpan di bawah dipanggil Microsoft SharePoint. Data tu berada di SharePoint lah. Kalau kita nak delete kan, ke, contohnya kita tak nak benda ni disebarkan, dihebahkan hasil meeting ni, kita tertekan rekod ke apa kan, kita nak delete, kita boleh delete lah di SharePoint. Okay. Record ni dia adakah secara automatik ataupun kita kena tekan record? Kita kena tekan record. Kalau kita tak tekan record kan, dia tak akan record lah. Macam meeting kita hari ni, dah sejam 45 minit kan, Dr. Najmi yang record. Okay. Nanti lepas pada ni habis saja kita punya ni, dia akan masuk dalam SharePoint tadi lah. Soalan follow up daripada May tadi tu, recording dia tak keluar kat post, pun tak ada dekat SharePoint dan dah tekan record. Sebab dia tak end lagi meeting. Okey. Kena end meeting dulu. Kalau setakat leave, dia tak akan keluar recording tu. Kena end meeting dulu, habiskan meeting. Baru akan keluar. End meeting auto save. Yes. Can I share something? Sebab Dr. Najmi yang tekan rekod tadi, jadi dia saja yang boleh save dia. Dia save dekat mana ni? Dia akan keluar di post. May I say something? Okay. Dr. Aswati, itu video dalam SM Team ini juga store dalam MS Stream. STREAM. Ya. Microsoft Stream. Okey, kita boleh access kat situ. Okay, terima kasih Dr. Fong. Saya Fong. Dr. Fong. Thank you. Alright. By the way, your attendance list tadi is actually in the download. When you click, dia tak akan paparkan, tapi dia ada di download. Ada di download. Okay, thank you. Maknanya di komputer saya lah. Alright. Maknanya saya pergi ke folder, dia akan berada di folder download di komputer kita. Jadi kita buka kat situ dan kita boleh analisis lah kat situ. Okey, ada lagi perkongsian? Saya ada soalan. Okey, teruskan. Sekiranya kita sebagai host sesuatu meeting ataupun kelas dan pelajar record instead of kita yang record. Jadi video yang direkod itu adalah kepunyaan, maksudnya adalah hak milik pelajar dari segi kita tak ada the access to the video walaupun kita sebagai organizer. Dan apa yang kita perlu buat sebab obviously kita nak keep that video to us. Thank you. Okay, terima kasih Dr. Untuk prevent pelajar create meeting tadi, instead of kita yang buat, kita boleh setting di channel. Okay. Di bahagian permission, kita kena set only owner can post message.
Macam tu. Jadi mungkin untuk student kita hanya benarkan dalam channel-channel lain, bukan channel general lah. Jadi tak akan berlaku lagi pelajar host a meeting kan, and then dia kena download attendance list untuk kita kan. Kemudian video tadi tu dia kepunyaan dia. Tak ada lagi isu lah. Kecuali yang bahagian grup-grup channel ni saja, mungkin kita bagi permission untuk dia orang boleh create message macam tu. Terima kasih. Doktor, saya ada satu experience. Saya sebagai organizer handling a class, tetapi pelajar yang klik record the video. Pelajar yang akan klik dan record the video. Jadi saya tak boleh nak record lah sebab it's already been recorded. Jadi the clip of the video tersebut adalah it does adalah atas nama pelajar tersebut, bukan atas nama saya. Jadi saya perlu download video tersebut daripada stream, Microsoft Stream, supaya saya dapat a copy of it. Otherwise that would be it's already under nama pelajar tersebut. Is that such a case ataupun ada yang saya silap dalam urusan tersebut? Ya, saya nampak mungkin kelemahan lah. Student boleh, saya setakat ni saya tak jumpa setting untuk prevent student ataupun partisipan buat recording. Mungkin ada tapi setakat ni saya tak jumpa function tu lah. Hello, can I respond? Okay. Memang Dr. Atika, saya pun ada masalah ini. Pelajar yang mulakan dengan recording dan itu ganggu kita punya recording. Memang benar. So I contacted MS Team punya vendor and nasihat dia adalah ini. Bagi tahu terlebih dahulu kepada pelajar-pelajar jangan record. Bagi kita record sahaja. At least that's the best thing to do lah. And then selain dari itu dia kata kemungkinan administrator MS Team universiti masing-masing perlu buat setting. So di tempat saya UMS masih mereka belum selesaikan masalah setting ini. Tapi something to do with setting by the administrator supaya host sahaja yang boleh record. It's true, student boleh record and ganggu host punya recording. Memang benar. Okey, terima kasih. Saya rasa banyak setting yang kita tak boleh access tapi boleh diakses oleh administrator CCI. CCI ni dia ada admin, banyak setting kat situ. Mungkin pihak PKPA kena bincang balik dengan CCI, tengok setting-setting tu ada mungkin setengah setting tu kita kena perbetulkan. Macam tadi, student tak boleh buat recording, kita saja. Saya mungkin ada dalam setting administrator tu, cuma mungkin terlepas pandang lah. Dan kita kena tengok balik setting-setting tu. Sebab saya pun tak boleh access setting tu. Hanya CCI saja, UMK yang boleh access. Macam tu. Kami take note. Take note lah. Hello, Assalamualaikum Mas Wadi. Okey, untuk respon Dr. Fong punya feedback ni, dia memang dalam administrator kita boleh set only owner can record the meeting. Yang tu dia kena customize setting. Yes, terima kasih Doktor. Alright, jadi TKPA mungkin boleh approach CCI lah untuk enablekan setting tu. Okey, boleh. Nanti kita synchronizekan dengan CCI. Alright. Sebab kita tak dapat admin as a admin kepada Microsoft Team ni. Memang semuanya berada di CCI. Ya. Okey, ada lagi perkongsian? Doktor nak tanya lagi. Boleh Dr. Azwadi tunjuk macam mana nak message semua student dalam channel, sebab masa kalau kata kita bagi dia buat group discussion, mungkin dia bagi masa setengah jam ke 20 minit ke. Macam mana kita nak message semua kata okey settle balik. Sebab nanti tadi saya nampak doktor ada bagi message macam tu kan. Alright. Bila kita post dalam general,
semua member akan dapat message tu. Kita create new conversation. Kita boleh type kan, hi please, kan, respond kan. Maknanya mesej ni semua member akan dapat. Okay. And then kalau kita post di group punya private, ahli dalam group ni saja yang akan dapat. Jadi yang channel-channel lain pun sama. Semua akan dapat mesej tersebut based pada channel tersebut lah. Dan dia boleh reply di channel tersebut. Saya menjawab soalan ke? Okey, so kita tulis di bahagian general, dia akan masuk kepada semua grup lah. Yes, dia bukan semua grup. Di grup ni tak ada. Di grup lain tak ada mesej tersebut, tapi dia boleh baca. Semua member dia boleh baca di general punya post tab ni, and then dia boleh respon kat situ. Contohnya saya tunjuklah yang kelas saya. Okey. Saya buat survey berkenaan dengan kelajuan internet dengan telco yang digunakan. Kan? Saya type macam ni je. Kemudian semua akan reply lah. Sudut-sudut saya akan reply. Okey. Jadi student semua boleh access general. Jadi bila saya buat group, kan, saya minta diorang discuss pasal superconductor. Kan? Jadi hanya grup 2 sajalah dia akan buat meeting, sama dia discussion, sama dia kemudian dia akan bincang dalam grup 2 saja. Tengok reply dia, tengok ni dia punya perbincangan dia lah. Macam tu. Okey. Tapi sebenarnya grup-grup lain pun dia boleh tengok, tapi dia boleh abaikan lah sebab ini bukan grup dia. Dia boleh sebenarnya dia boleh tengok grup 6, grup 7 dia boleh tengok. Kecuali kita private kan grup-grup ni. Macam saya tak private kan. Saya hanya pecahkan di grup di bahagian general, saya bahagikan kumpulan, saya minta wakil student buat senarai dan saya pecahkan, mana dah. Kemudian dia akan pergi kepada grup masing-masing and then dia discuss dalam grup masing-masing lah. Dan sebenarnya dia boleh tengok rakan dia di grup 6 kan, punya discussion macam mana, dia boleh tengok sebenarnya. Jadi saya tak privatekan benda tu. Saya biar dia macam dengan macam dalam kelas betul kan. Dalam kelas pun dia ada grup-grup kan, kelompok-kelompok grup. Ada dia boleh tengok, boleh dengar juga kawan-kawan sebelah dia kan, cucu dengar ke boleh. Dan benda tu tak rahsia lah. Jadi saya nak galakkan nak membudayakan proses student centered learning macam ni. Okay. Jadi untuk setiap grup tu dia akan post di grup dia sajalah, kita boleh nampak kat sini. Okay, saya menjawab soalan ke? Okay, itu faham. Sebab saya tengok yang Zoom tu dia ada function breakout group kan. So dia minta student pergi buat discussion mungkin dalam 10 minit, lepas tu dia akan panggil balik semua. So masa dia panggil tu dia akan keluar message dalam grup tu. So kalau kita tulis kat general, student kena masuk balik general pun dia nampak kan. So macam mana nak panggil student balik, kena masuk grup satu-satu panggil. Okey, di bahagian di bahagian channel general ni, kita kena inform lah. Kita kena inform masa dah nak habis ke, masa 5 minit lagi, kita inform macam tu. And then dia akan dapat notification walaupun kita post di general channel. Dia akan dapat notification. Akan dapat lah. Okey. Akan dapat. Okey. Right. Terima kasih. Okey. Ada lagi perkongsian ke nak tambah? Saya tak ada apa dah ni. Tadi mungkin kita boleh bincang soalan Dr. Azfi yang pasal katalah semua pelajar guna team ni, maksudnya untuk quiz, assignment. Jadi kita dah tak guna Moodle kita tu kan. Jadi adakah dia akan menjejaskan blended learning dan sebagainya tu? Dari segi attendance, kalau attendance? Okey. Kalau pandangan saya, untuk penilaian
kita tengok keadaan. Kita kalau Microsoft Teams dia tak sebanyak mudah function dia tu. Contohnya assignment kan. Bila kita buat assignment, alright, kita create assignment, dia hanya ada 2 function je, assignment, quiz. Kalau kita pergi bahagian assignment, kalau mudah ni, bahagian assignment saja tu macam-macam pecahan-pecahan dia. Dia ada bank soalan, ada banyak lah. Tapi Microsoft Teams ni dia tak banyak. Kita kena create sendiri berdasarkan form lah. Kita kena buat form. Kita kena customize form tersebut. Cuma dalam Moodle tu, dia dah ada template siap-siap. Kita nak buat random soalan, kita nak dia shuffle, ada banyak setting. Jadi pandangan saya, untuk assessment kita pakai Moodle. Tapi kalau untuk sharing maklumat yang heavy, macam video ke, macam kita buat discussion berkenaan dengan meeting, kita guna Microsoft Teams instead of Moodle. Kan? Sebab Moodle dia tak ada notification, tu kelemahan dia. Bila kita buat dah, kita create forum, kita create apa benda banyak kan. Kalau kita tak buka balik Moodle, kita tak check, kita tak tahu. Kita kena buka, sentiasa buka. Tapi kalaulah kita guna Microsoft Teams sebagai platform untuk discussion, dia akan sampai di handphone kita setiap message tu dan kita boleh jawab on the dot, respond on the dot. Jadi dia ada pro and con lah masing-masing di antara Microsoft Teams dengan Moodle e-learning kita. Macam itulah. Jadi kalau kita gabungkan eCampus tu dengan Teams ni dia lebih powerful lah. Ya. Dia macam public server dengan private server. Public server, Microsoft Teams ni public server. Private server, kita punya Moodle, kita boleh buat blended learning, kita boleh buat analisis tu lebih senang lah. Kita nak tahu pencapaian pensyarah tu. Tapi kalau guna Microsoft Teams tu, setakat yang saya punya knowledge ni memang susah sikit nak buat. Dia boleh tapi dia kena pergi very deep. Memang saya rasa 2-3 kali ganda lebih susah lagi berbanding dengan Moodle. Moodle kita boleh access sebab server tu under kita. Berbanding dengan Teams. Teams dia berada di benua lain tu. Itu concern saya sebenarnya Dr. Wadi. Apa ni, saya ingat Microsoft Teams ni is powerful kan. So saya ingat saya nak beralih guna Microsoft Teams ni. Tapi sekiranya saya beralih guna Microsoft Teams ni, kan PKPA dia kira setiap staff lecturer kan, dia kira siapa yang capai blended learning, siapa yang tak capai. So saya ingat siapa yang guna Microsoft Teams ni, saya takut dia tak kira benda-benda tu. Okay, itu concern saya sebenarnya. Berkaitan dengan soalan Dr. Azfi tu, sebenarnya dalam Moodle tu dah ada, kita dah inject plugin Teams sendiri. Kalau perasan bila kita nak create assignment, nak create tugasan, nak create contents pun, even nak create kelas online pun, dia ada satu plugin Teams tu, dia akan auto connect kepada team lah. That means kalau contoh kita kata kita nak buat kelas online, kita createkan, kita tekan klik pada plugin Teams tu, dia akan set up macam mana kita set up Teams, dan pelajar perlu nak masuk tu, dia masuk kita punya eCampus, dia klik automatik dia akan link kepada kita punya team. Satu. Yang kedua berkaitan dengan blended, report blended and tak blended. Untuk sekarang kita lebih kita tak panggil blended dah lah sebab kita full online. Semua full online, tak ada istilah blended. Dan juga pelaksanaan dia untuk sebab eCampus merupakan platform rasmi universiti. Dan apa-apa analitik memang kita ambil dia melalui eCampus. Dia adalah platform rasmi. So kalau nak guna Teams digalakkan. Sepenuhnya digalakkan. Cuma untuk langkah selamat dia, embedkan ataupun linkkan ke dalam eCampus. Kerana eCampus merupakan kita punya platform rasmi. Team ni dia sebagai platform sokongan kepada eCampus. Agak jelas lah. Okay, terima kasih Ustaz.
Okey, sebab sebenarnya kita boleh generate semua benda yang kita buat dalam Microsoft Teams sebagai link. Contohnya tadi, Dr. Azwadi ada permohonan untuk tunjuk macam mana nak embed link tu. Boleh demokan sikit ke daripada Moodle? Alright, Moodle. Okay, sekejap. Dan satu lagi soalan daripada Dr. Atikah, adakah Microsoft Teams sesuai digunakan untuk synchronous assessment? Synchronous assessment. Synchronous assessment. Okay, saya tunjuk dulu macam mana nak buat link di e-learning kita. Okay, ini eCampus UMK. Alright. Okay. Jadi untuk masukkan link, kita boleh ambil plugin yang ada dalam yang dah PKPA dah buat setting plugin dalam Moodle ke Team. Boleh nampak tak kat sini ni? Team meeting. Saya ulang lagi sekali ya. Boleh pergi kepada course kita. Kemudian boleh add activity. Yang ni saya rasa semua dah mahir dah. And then kita boleh create label. Okay. Di label kita boleh tekan team meeting. Alright. Kemudian kita kena sign in. Okay, create meeting link. And then kita kena decide lah kuliah kita bila-bila. Tapi yang ni sebenarnya kalau kita dah buat step yang awal tadi yang kita bincang, dia boleh skip dah proses ni. Dia terus boleh generate link tu di Microsoft Teams. Okay, add link. Alright, ni link dia. Okay. Jadi link ni bila kita save, okay, pelajar akan boleh klik lah. Bila pelajar klik, dia akan pergi kepada meeting kita. Microsoft Teams. Okay. Dan sebenarnya kita boleh setting banyak benda lah yang sebelum kita buka kelas. Lepas tu saya sebenarnya kurang kurang mencadangkan pensyarah-pensyarah buat step macam ni. Sebab kita kena create selalu link. Kita every kuliah kita kena buat link, jadi dia renyah. Dan kita tak guna fully function lah Microsoft Teams. Dia macam kita buat hari ni kita punya meeting hari ni kita guna step yang tersebut. Jadi kita tak ada access untuk channel-channel, kita tak ada access untuk file, tak ada. Dia semata-mata meeting kalau kita buat macam tu. Dia macam Google Meet meeting saja. Tapi kalau kita buat start macam saya tunjuk proses pada awal tadi tu, yang tu lebih teratur. Tak perlu setiap kali setiap minggu kita nak buat link-link tersebut. Okey, saya menjawab soalan yang pertama. Soalan kedua berkenaan dengan apa tadi? Untuk synchronous assessment. Synchronous assessment. Okey, synchronous assessment. Bila kita buat meeting macam ni, pelajar boleh bentangkan. Jadi kita boleh buat penilaian based pada video pelajar lah dan skrin yang pelajar share.
Dan dalam masa yang sama juga kita boleh tengok dalam output discussion pelajar dalam file yang saya tunjuk tadi awal-awal tadi tu, bila kita pecahkan kepada grup ni, kita boleh tengok discussion yang sedang berlangsung dalam grup tertentu. Jadi grup 1 sampai grup 10 ni dia ada meeting diorang tersendiri. Jadi kita boleh tengok apa discussion diorang dan kita boleh bagi assessment. Contohnya kalau pelajar tu aktif kan, kita boleh bagi markah, ataupun pelajar tu kita boleh nilai kat situ sebab kita boleh observe. Kita boleh observe dan kita boleh observe juga banyak cara lah, antara kita tengok secara melalui video dan melalui discussion dia reply dalam post ni, conversation dia reply, bahan-bahan dia cari kat internet tu dia buat rumusan dan kena dengan apa yang kita nak. Jadi itu adalah proses sinkronos lah. Yang asinkronos dia ada gap lah. Contohnya kalau pelajar tu post 5 jam kemudian barulah kita nilai. Iaitu asinkronos, dia lama. Asinkronos sebenarnya bila kita buat macam ni dia lebih sinkronos lah. Sebab kita live. Bila pelajar tu buat apa-apa kita dapat notification. Buat je apa-apa kita dapat notification di handphone kita tu, kita boleh reply kan. And then kalau kita rasa nak tanya, kita boleh call dia. Kita boleh video call. Maknanya proses e-learning tu bukan setakat kelas 2 jam kita sajalah. Dia sebenarnya sepanjang semester tu kan, kita boleh guide dia orang tu. Okey. Harap saya menjawab soalan lah. Okey. Ada soalan lagi? Seperti written test atau written exam. Synchronous assessment seperti written test ataupun written exam. Maksud dia asynchronous kot ni doktor? Oh, asynchronous. Alright. Maksudnya boleh tak kalau kita create quiz ke macam tu kan, assignment yang asynchronous? Sebenarnya boleh. Tapi function tidak sebanyak mudah lah. Saya tunjuk yang saya punya assignment kan. Ada 14 orang hantar. Alright. Jadi saya boleh tahulah mana yang belum hantar lagi, siapa yang belum hantar. Siapa yang just tengok je dulu, belum hantar. Siapa yang dah hantar. Katakanlah saya nak tanda lah siapa yang dah hantar kan. Saya klik lah. Saya klik. And then saya boleh tengok lah. Kan, apa yang diorang buat. Okey, kemudian saya boleh bagi feedback. And then saya boleh bagi markah lah. Okey. Jadi kat sini tak semestinya dia siap terus kita boleh baru kita boleh tengok. Dia tengah buat pun sebenarnya kita boleh observe. Dia dalam proses tak siap lagi, dia tengah buat dalam progress. Sebab tu dia ada dalam draft. Mana tadi draft? Tak ada lagi draft. Kalau lah pelajar tu belum lagi siap, dia akan berada dalam draft assignment lah. Kita boleh tengok. Dia belum submit lagi tapi dia dah buat. Macam tu. Okey. Agak menjawab soalan. Therefore, Suhana betul. One student name can be repeated depending online connectivity. Every 3 is new registration. So Dr. Suhana tanya pasal attendance sebab dia akan, kalau student tu join dia akan register. Bila left register juga. So ada tak cara untuk kita dapatkan list yang clean secara automatik ataupun kita kena cleankan secara manual? Alright. Yang tu sebenarnya kita boleh guna function filter dalam Excel. Dalam Excel tu kita boleh filter. So, once kita filter tu, kita akan dapat unique name saja. So, dia tak akan repeat banyak kali lah. Macam tu. Jadi, tak perlu kita nak buang delete atau no. Filter je. Kan kita ada search and filter kan. Filter dengan sort and filter, sorry. Kita boleh filter je nama. Okey. Ada lagi soalan? Doktor, saya nak tanya.
Sila. Kalau Google Meet, kita boleh buat tile sampai 49 orang dalam satu masa. So kalau macam ni, saya nampak macam ada 9 je, boleh tak kita tukar layout dia ni? Jadi kita nak nampak semua. Alright. Dari segi layout, Microsoft Teams lebih powerful berbanding dengan Google. Kalau Google, bilangan dia sama 49. Kalau Microsoft Teams, dia ada satu function dia panggil Together Mode. Pernah guna tak? Okey, saya jawab soalan yang pertama dulu. Kita nak increase. Kita boleh sekejap. Mana setting? Meeting option. Kita nak cakap ramai-ramai ke apa ni? Kita nak buat banyak tile. Saya tak ingat dah kat mana. Yang tadi tu. Dekat Together Mode. Kan? Yang ni Ni saya seorang je ni. Mana orang lain? Oh lah video. Kita duduk ramai-ramai. Sekejap try. Tak mandi lagi ni. Ini sesuai ni, kita ambil gambar ramai-ramai. Tangan. Function ni dalam Google Meet tak ada. Okey. Okey. Microsoft Teams dia boleh support sampai 49 jugalah, macam dengan Google Meet, sama. Cuma lebih dia boleh buat Together Mode. Dia boleh letak face kita ramai-ramai dalam background yang tertentu lah. And then background ni kita boleh pilih sebenarnya. Okay, ni adalah bentuk tile lah. Sekejap, kita tengah proses. Ni dalam tile. Yang tile 49. Bukan 9 lah. Tapi semua kena on dulu video baru dia boleh keluar. Kalau tidak, kita tak boleh keluarkan tile yang banyak lah. Macam tu. Okey, kita tukar Together Mode. Yang lain tak ada kamera Okey, ada soalan lagi? Kalau ramai kita boleh ambil gambar ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11. Okey, mungkin boleh on kamera. Kita ambil gambar. Mungkin PKPA nak buat report ke kan? Bolehlah guna gambar ni. Tak boleh pilih nak duduk kursi mana, nak duduk sebelah kawan-kawan, tak boleh. Setakat ni saya tak jumpa lagi function tu. Ustaz ambil gambar Ustaz. Okey, dah tak ada ke? Kalau tak ada kita nak ambil gambar. Okey, ada dah. Okey lekas, kita tunggu lagi. Siapa lagi nak masuk? Jom sama-sama masuk. Okey, kita tunggu seminit lagi. Dia tahan arm jurus dia depan. Alright. Kita snap lah. Alright. Okay, senyum semua. Okay, save.
Alright. Okay, lagi sekali. Ini kita ambil full screen pula. Alright. Settle. Okay, ada soalan lagi? Dr. Hakimin angkat tangan tu, ada soalan nak tanya ke? Saja test. Test, okey. Okey. Sebenarnya kita ada function angkat tangan, virtual ni, hand raise ni. Kalau ada apa-apa kita boleh tekan. Dekat Meet pun dah ada sekarang angkat tangan ni. Oh, dah ada dah? Oh, dia komputer kan? Dia macam telco lah. Dia nak bersaing kan? Okey. Dr. Azwadi, kalau kita buat live meeting kan, boleh buat breakout room ke macam Zoom? Boleh. Kita dah ada sampai 300 partisipan. Kenapa nak breakout lagi? Taklah, contoh kalau tutorial kan, kita nak buat grup kecil. Macam tu. So kita bagi 5 minit, lepas tu kembali semula ke grup besar. Yang tadilah, okey, kita boleh buat baik di channel. Di channel. Okey, di channel kita create tutorial punya grup. Tutorial 1, tutorial 2. Kemudian setiap tutorial punya grup ni, dia boleh buat dia punya meeting dia sendiri. Jadi lepas beberapa minit kita minta dia close dan kembali kepada main punya meeting. Main punya meeting kat sini. Saya mute-kan Dr. Azwadi. Maksudnya student boleh mute-kan? Boleh. Oh. Yang tu boleh setting. Kena kick lah student yang mute. Jimmy tolong kick. Buka adik. Entah dah Jimmy kick tak nak tu. Right. Student nakal kita perlu. Ni kita boleh enable kat sini. Allow attendees to unmute. Kita boleh set kat sini lah. Boleh adjust. Kita boleh adjust. Okey. Ada lagi soalan? Okey, lagi 4 minit masa berbaki. Ada sebarang soalan sebelum kita tutup session kita? Ataupun ada yang saya terlepas pandang, mungkin boleh type lagi sekali ataupun boleh unmute dan tanya Dr. Azwadi secara terus. Mungkin selepas ni kalau ada lagi persoalan-persoalan saya nampak tadi, dia ada banyak lagi lah isu-isu ataupun perkara yang perlu buat refinement lah. Sebab hari ni kita punya fokus je nak untuk memperkenalkan kelas kan. Jadi kalau ada lagi lepas ni, mungkin kita boleh invite lagi kot Dr. Azwadi ni. Dia busy, susah nak tangkap dia. Betul, Dr. Najmi. Matlamat kita keperluan apa yang request kita cuba penuhkan lah. Itu yang lebih tangible kot saya rasa untuk apa-apa training. Dr. Hakimi angkat tangan dengan Ustaz Wan. Tak ada Okey. Okay. Mohon yang hadir hari ini isi borang kehadiran dan juga penilaian untuk makluman pihak KPA. Okay, so sebelum kita tutup, Dr. Azwadi ada sepatah dua kata sebelum kita tutup untuk concludekan event kita. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir dalam sesi perkongsian saya pada pagi ini. Seperti mana yang Dr. Najmi beritahu sebentar tadi, matlamat perkongsian pada pagi ini adalah
how to start. Macam mana untuk mula. Kan? Sebab saya tengok ramai di kalangan kita ni ada masalah untuk mula tu. Untuk macam mana nak dari segi akaun masalah, dari segi macam mana nak create team. And then kan, kat situ dia dah start, dia tak boleh nak terus proceed dengan penggunaan. Jadi next time mungkin kalau PKPA nak buat lagi training, terus kita fokus kepada how to use lah pula. How to, sebab Microsoft Teams ni dia banyak sangat function dia. Mungkin 2 jam kalau nak go pada setiap function tu mungkin tak cukup. Mungkin ada siri 1, 2, 3. Cuma hari ni how to start tu kita dah banyak cover dan saya rasa percaya ramai di kalangan kita dah clear dah segi akaun dia macam mana, kan. Saya dah jelaskan tadi. Dan lepas pada ni kalau nak explore sendiri function-function dalam Microsoft Teams pun boleh. Sebab dah boleh masuk dah boleh create team, dan function lain tekan je lah, tekan betul minta student. Bila kita mulakan kelas, student masuk, jadi student pun akan bagi input kepada kita. Macam saya kan, saya pun banyak belajar pada student. Bila saya buat kelas guna Microsoft Teams, student beritahu, doktor macam ni, doktor macam ni lah, kita belajar pula daripada dia orang setengah function tu. Sebab kalau kita nak go satu-satu kita sendiri lah, terlampau banyak, kita pun tak ada masa juga. Tapi dia time to time tu kita akan banyak belajar lah sekali, kita akan mahir lah. Itu pandangan saya. Jadi bolehlah guna Microsoft Teams. And then mungkin pada ni PKPA boleh buat lagi, mungkin orang lain lah kot. Sebab saya mungkin limitation lah, saya agak busy sikit dengan macam-macam RMC, apa dengan research, pengurusan macam-macam. Jadi saya bantu setakat yang saya mampu lah. Itu sajalah. Terima kasih juga kepada moderator kita, Muhammad. Okay, itu saja daripada saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hakimi lepas ni. Next. Ada apa lagi? Okey, ada persoalan lagi? Kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak yang sudi hadir pada hari ini. Kalau ada sebarang persoalan, kita explore dulu. Lepas tu kalau tak boleh juga, and then mungkin boleh contact kita punya facilitator e-learning setiap fakulti lah. Dan sekiranya fakulti punya facilitator pun tak tahu juga, mungkin boleh rujuk kepada Dr. Azwadi ataupun PKPA sendiri. So itu saja. Terima kasih kepada PKPA kerana menganjurkan pengenalan pada Microsoft Teams. Dan terima kasih juga kepada Dr. Azwadi dan juga kepada semua yang sudi hadir pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan lupa isi borang attendance dan penilaian ya.